Aku rasa bertuah pula bila aku bercadang nak kayuh perlahan-lahan untuk mengembara ke bahagian pantai timur semenanjung Malaysia ni. Lepas aku sampai ke Bandar Mersing, aku ke Pulau Babi Besar. Dan aku tak sangka pula ada tempat yang begitu cantik dalam negara aku sendiri. Airnya begitu jernih sampai boleh tengok baby sharks berenang dekat bawah jetty ni. Tak payah nak pakai pasport, tak payah nak ambil flight. Ini bukannya Maldives ataupun Fiji atau Vanuatu, tapi tak sampai setengah jam naik bot dari Bandar Mersing je. Lepas 2 hari aku duduk dekat Bandar Mersing, ada juga aku buat kawan dengan orang-orang lokal dekat sini. Aku pun perlahan-lahan meninggalkan hotel dan mengayuh di sekitar pantai dekat sini. Aku bergerak perlahan-lahan mengikut masa aku sendiri, tak kisah time limit. Satu yang aku suka travel dengan basikal ni, aku boleh bergerak ikut masa aku sendiri. Kalau masa aku backpacking dulu, masa aku bergantung kepada skedul bas atau kereta api. Kalau bas tu jalan pukul 7 pagi, aku kena bangun seawal jam 5 pagi untuk bersiap sedia dan kena cari transport nak ke stesen bas atau kereta api. Dan kadang-kadang, pernah juga bas atau kereta api tu delay, jadi aku kena menunggu lagi lama. Tapi dengan basikal ni, aku ada freedom. Nak start jalan pukul berapa dan bila-bila masa je aku boleh berhenti dan boleh singgah dekat mana-mana. Semuanya bergantung kepada diri aku sendiri. Aku ambil bot daripada jetty Mersing untuk ke Pulau Babi Besar. Dan ini adalah jetty yang sama masa aku pergi ke Pulau Tioman dulu. Bot ni adalah bot private kepunyaan resort dekat Pulau Besar tu. Jadi diorang tak kisah aku bawa sekali basikal aku masuk dalam bot. Perjalanan bot ni pun tak lama, cuma sekitar 20 minit je untuk sampai ke Pulau Besar. Dan sesampainya aku dekat jetty Pulau Besar ni, aku dah mula kagum tengok air laut dekat sini. Jernih, warnanya biru kehijauan. Kumpulan ikan berenang dekat bawah jetty ni je. Memang cantik. Masa aku duduk dekat pulau ni, aku tinggal dekat sebuah resort yang bernama Bayu Lestari Beach Resort. Pada mulanya, aku cuma nak duduk 2 malam je dekat sini. Ada beberapa resort yang lain dekat sini sebenarnya. Tak silap aku, ada lagi 3 resort dekat sini. Semuanya terletak di bahagian pantai barat pulau ni. Dan ada juga sebuah kampung dekat sini. Tapi, penduduknya makin hari makin kurang. Kebanyakannya dah pindah ke mainland. Satu yang aku suka tentang pulau ni adalah saiz dia yang kecil. Jadi, suasananya memang macam dekat pulau. Kalau dekat Langkawi sebagai contoh, disebabkan pulau tu dah terlalu besar dan orang pun ramai, aku terasa macam aku bukan lagi duduk dekat pulau, tapi terasa macam dekat pantai biasa dekat mainland. Tapi pulau ni kecil, tak ada kereta. Dari hujung ke hujung kita boleh naik basikal ataupun jalan kaki. Orang pun tak ramai dekat sini, jadi suasananya sunyi. Bila dah tiba waktu petang, bila dah tak panas, aku selalu mengayuh di sekitar pantai di sini. Mengayuh di sepanjang jalan di bahagian barat pantai pulau ni, aku melalui beberapa resort dan kawasan kampung. Jalan dia pun kecil, cuma muat untuk basikal dengan pejalan kaki je. Mengayuh di sepanjang jalan ni pun cuma mengambil masa lebih kurang 5 minit je dari hujung ke hujung. Dan di hujung jalan ni, aku sampai ke sebuah pantai yang memang sunyi
Jarang ada orang dekat sini. Dan pasirnya betul-betul putih. Dan pantai ni dah jadi tempat biasa untuk aku tengok sunset. Masa aku duduk dekat pulau ni, ada juga sekali aku join pelancong lain untuk pergi island hopping. Saja nak tengok pulau-pulau lain di sekitar ni. Boatman yang bawa kita orang ni pun berasal dari Pulau Ao. Jadi dia banyak ceritakan pada aku tentang pulau-pulau di sekitar Johor ni dan cara hidup orang-orang pulau dekat sini. Dalam trip island hopping ni, kita orang cuma pergi ke 3 buah pulau je, iaitu Pulau Babi Besar, Pulau Babi Tengah dan Pulau Babi Hujung. Dan trip ni mengambil masa setengah hari. Ada juga package yang full day. Dia akan bawa ke 5 buah pulau, termasuklah Pulau Tinggi dan Pulau Sibu. Tapi walaupun aku cuma join half day punya trip untuk ke 3 buah pulau ni, aku dah begitu teruja dengan keindahan lautan di sekitar Kepulauan Mersing ni. Airnya begitu jernih. Bila aku ambil gambar dengan drone aku, memang nampak warnanya yang begitu biru kehijauan. Dan bila aku mula menyelam dengan snorkel pula, terasa macam aku masuk ke suatu alam yang lain, yang tak kurang cantiknya. Penuh dengan pelbagai jenis ikan dekat sini dan batu karang yang berwarna-warni yang masih lagi tak disentuh. Satu yang aku suka tentang snorkeling ataupun diving ni, kadang-kadang kita terasa macam kita dekat outer space. Seolah-olah kita sedang terapung dekat angkasa dengan makhluk yang lain yang sedang terapung juga di sekeliling kita. Hukum graviti pun dah lain. Memang terasa macam kita sedang berada di alam yang lain. Masa dari dekat Mersing lagi hari tu, saya memang plan nak datang ke Pulau Besar ni cuma 1 malam ataupun maksimum 2 malam je sebenarnya. Tapi hari ni dah hari ke-6 saya dekat sini dan masih lagi tak ada tanda-tanda yang akan membuatkan saya nak balik ke Mersing. Saya macam nak stay lagi lama kat sini. Owner dekat resort ni pun memang betul-betul baik, betul-betul peramah, very humble. Dia cakap dekat saya stay je lama-lama dekat sini selagi yang saya nak. Dan saya pun sebenarnya macam nak stay lama dekat sini pasal banyak benda yang menarik. Saya rasa subjek yang menarik yang saya boleh filmkan dekat sini. Orang-orang dekat sini semua orang-orang kampung, pekerja-pekerja resort ni semua, diorang ni macam peramah. Life kat sini macam very relax, very slow. Dan even orang-orang yang datang menginap dekat sini pun macam very friendly. Jadi saya banyak bergaul dengan orang-orang kat sini semua. Sepanjang aku duduk dekat pulau ni, ada ramai pelancong yang datang menginap di resort Baya Lestari ni. Kebanyakannya adalah pelancong tempatan. Ada juga grup yang besar yang datang ke sini untuk buat aktiviti macam team building. Salah satunya adalah grup dari Johor ni. Grup besar macam ni, sampai 40 orang yang datang ke sini. Resort ni pun besar, jadi tak ada masalah nak menampung grup sebesar macam ni. Bila grup besar macam ni datang, terasa penuh resort ni dan begitu meriah. Macam-macam aktiviti pantai yang diorang buat dekat sini masa waktu siang. Bila dah tiba di waktu petang, kebanyakan mereka akan pergi cycling untuk menerokai sekitar pulau ni. Pada sebelah malam pula, lagi meriah bila diorang buat barbecue ramai-ramai dan membuat macam-macam aktiviti dan persembahan yang lain.
pun banyak bergaul dengan diorang ni semua. Diorang ni semuanya friendly. Okey, sekarang ni dah masuk hari ke-8 saya duduk dekat pulau ni. Tak sangka pula saya duduk kat sini lama. Dan saya tak tahu bila saya nak balik ke Mersing dan sambung mengayuh. Tapi bila saya duduk, makin lama saya duduk dekat pulau ni, saya rasa macam lagi banyak pula benda interesting yang saya discover dekat sini. Dekat Pulau Babi Besar ni, nama asalnya sebenarnya Pulau Babi Besar. Dekat sini pernah ada satu kampung sebelum ni dan ramai juga penduduk dekat sini. Ada sekolah semua dekat sini, tapi at one point penduduk kampung makin lama makin kurang dan sekolah dekat sini pun diorang dah convert jadi resort dan penduduk kat sini pun banyak dah pindah ke Mersing. Dan another fun fact about pulau ni pernah jadi tempat syuting untuk rancangan Survivor tak lama dulu dan diorang memang pakai pulau ni untuk shoot selama lebih kurang 10 tahun lamanya. So pulau ni sebenarnya agak famous among foreigners, macam Singaporeans semua tu, Europeans, Americans. Tapi pulau ni macam saya rasa macam tak famous sangat among Malaysians. What I mean is dia taklah macam famous macam Pulau Tioman, Langkawi, Pulau Redang semua tu. At the same time sebenarnya saya rasa saya lagi suka vibe dekat pulau ni kalau nak compare dengan Tioman for example, because macam Tioman tu dia pulau yang besar, dia dah terlalu besar, lepas tu dia punya orang pun ramai, dia macam crowded dekat situ. Jadi saya macam tak rasa vibe duduk dekat pulau. Tapi pulau ni macam very quiet dan pulau ni tak besar sangat saiz dia. So memang bila saya duduk dekat sini memang terasa macam hidup dekat pulau. Dan kecuali kadang-kadang yang macam resort yang saya duduk tu, yang Bayu Lestari tu, dia kadang-kadang dia terima big groups. Bila big groups datang memang crowded, tapi not all the time. Macam sekarang ni saya rasa macam very quiet dekat sini sekarang. Beberapa hari masa aku tinggal dekat resort dekat pulau ni, aku mula berkenalan dengan beberapa orang muda, PV dan Alia, yang bekerja dengan sebuah NGO yang terletak di Pulau Babi Tengah. Tapi diorang ni selalu makan dekat resort ni. NGO ni adalah Tengah Island Conservation ataupun TIC. Antara benda-benda yang diorang buat dekat sini adalah untuk menguruskan sampah-sampah dekat pulau ni untuk dikitas semula supaya pulau-pulau dan lautan dekat sekitar Mersing ni sentiasa bersih. Jadi, diorang ni akan bekerjasama dengan orang-orang kampung dekat sini untuk mengutip semua sampah-sampah dan sisa makanan dari kampung dan resort-resort dekat seluruh pulau ni untuk dihantar ke Mersing dan dikitas semula dekat sana. Okay, so sebenarnya untuk hantar keluar untuk urus sampah dekat pulau sangat susah. So yang kita place lah bins, kita yang letak bins semua ni ikut kategori yang memang boleh lah di recycle di Mersing. So kita boleh dah research, so sampah-sampah ni confirm boleh di kita semula macam tu. Okay, so actually orang kampung, the community here sikit je, very few people, but they have to uruskan lah, they have to manage hundreds of tourists punya trash. So you can imagine how hard it is. Bila aku dengar kerja-kerja yang diorang buat dekat sini, baru aku tahu yang sebenarnya complicated juga untuk uruskan sampah ni. Kena asingkan betul-betul sebelum kita boleh kitas semula. Dan yang paling banyak sekali sebenarnya adalah sisa makanan. Mana-mana resort ataupun hotel, tempat yang banyak pelancong semua ni, selalunya akan produce paling banyak sisa makanan. Jadi NGO ni akan ambil semua sisa makanan ni setiap hari untuk dijadikan baja. Dan prosesnya pun bukanlah semudah mana. Diorang kena timbang dulu sisa makanan tu, kemudian diorang akan campurkan dengan habuk kayu dalam jumlah yang sama banyak dalam mesin ni untuk dijadikan baja yang separuh matang. Dan baja separuh matang ni mengambil masa lebih kurang 2 bulan sebelum boleh dijadikan baja untuk digunakan oleh orang-orang kampung di sini. Kenapa kita orang buat program kompos ni is sebenarnya kita orang tahu sisa makanan ni antara sampah yang paling banyak dekat Malaysia lah, yang dicampurkan dengan sampah-sampah lain. So
resort-resort pun buat banyak sampah, buat banyak sisa makanan, dan kita orang tak nak bazirkan. Kita orang fikir, lebih baik kita orang gunakan sisa makanan tu, kita orang jadikan kompos, dan kita orang boleh guna lagi untuk lagi manfaat for orang kampung kat sini. Dia boleh, kompos ni dia bagus untuk tanah-tanah pasir kat sini. Dia boleh tingkatkan kualiti tanah pasir tu, and kita orang boleh kurangkan racun yang kita orang kena guna untuk tanaman sayur, and kita orang also boleh kurangkan pembaziran sisa makanan lah. Daripada Pevi dan Alia ni, aku dapat berkenalan lagi dengan lagi 2 orang dari NGO yang sama yang duduk di Pulau Babi Tengah, iaitu Aiman dan Izzat. Bila aku dapat berkenalan dengan diorang ni pula, diorang invite aku untuk duduk semalaman di Pulau Babi Tengah, dan aku pun dapatlah peluang untuk duduk di sana untuk tengok apa yang diorang buat dekat sana dan keadaan di Pulau Babi Tengah tu pula. Sesampainya aku di pulau ni, diorang bawa aku pusing satu pulau ni dengan dinghy boat. First time aku naik dinghy boat ni dalam hidup aku. Sebenarnya, aku tak pernah tahu pun kewujudan boat ni. Disebabkan aku dapat berkenalan dengan diorang ni lah, aku dapat pengalaman naik bot sekecil ni. Menarik juga naik bot ni, tapi kadang-kadang aku rasa nervous. Takut kalau bot ni terbalik bila laut bergelora. Bukan apa, takut rosak drone dengan barang kamera aku kalau bot ni terbalik. Kecil je sebenarnya Pulau Babi Tengah ni. Kita orang pusing satu pulau ni cuma beberapa minit je dengan dinghy boat ni. Tapi betul-betul cantik pulau ni. Airnya jernih, orang pun tak ramai, kerana cuma ada satu je resort dekat pulau ni dan harganya begitu mahal. Kebanyakan orang yang menginap dekat sini pun adalah pelancong asing. Aku menghabiskan masa sehari suntuk dengan diorang ni untuk tengok aktiviti yang dijalankan oleh NGO ni. Dekat sini pun diorang akan menguruskan sampah-sampah dekat pantai-pantai dekat sini yang dihanyutkan dari laut. Selain daripada menjaga kebersihan, Tengah Island Conservation ni ada juga menjaga batu karang dan rumput laut di sekitar Taman Laut Johor ni. Jadi, diorang ni memang kerap pergi diving untuk memantau keadaan laut di sekitar kepulauan di sini. Dan macam-macam benda baru yang aku dapat belajar bila duduk dengan orang-orang muda ni. Lagipun, diorang ni bukan orang yang calang-calang. Diorang ni memang daripada bidang marine biology. Bukan setakat tu je. Diorang pun banyak share information dekat pelancong-pelancong yang datang ke pulau ni. Dan pada masa yang sama, diorang banyak engage sekolah-sekolah dan komuniti dekat sekitar Mersing ni. Supaya orang-orang tempatan dekat sini pun tahu macam mana nak menjaga lautan di sini. Bila tiba di waktu petang, aku mengikut diorang untuk memantau pantai di sekitar pulau ni untuk mencari sampah hanyut. Dan aku pun dapat masuk dekat dalam kawasan hutan di pulau ni untuk tembus ke pantai yang bertentangan di pulau ni. Terasa begitu menarik dapat ikut diorang ni. Aiman dengan Izzat ni dah jadi macam aku punya tour guide dekat pulau ni. Bila aku ikut diorang ni, baru sekarang aku dapat tahu tentang sampah hanyut. Selama ni, bila aku tengok banyak sampah dekat pantai, aku ingatkan orang tempatan ataupun pelancong yang buang sampah dekat pantai ni. Rupanya tidak. Bila aku perhatikan sampah-sampah ni sebenarnya dah bercampur dari pantai-pantai di negara lain seperti Vietnam, China, Indonesia, Singapura dan Malaysia sendiri.
Bila tengok botol-botol plastik ni, kita boleh tengok tulisan Cina ataupun Vietnam dekat sini. Rupa-rupanya sampah-sampah ni datang daripada jauh. Dan dalam banyak-banyak benda yang diorang buat dekat sini, yang paling menarik perhatian aku adalah memelihara penyu dekat lautan di sini. Bila penyu naik ke pantai untuk bertelur, kadang-kadang akan ada kejadian orang mengambil telur penyu ni untuk dijual secara haram. Jadi, mereka ni akan mengambil telur-telur penyu ni dan disimpan di Pulau Tengah ni dengan selamat sampailah penyu ni bertelur. So apabila kami jumpa telur, kami akan cuba untuk memindahkan ke kawasan pulau kami, iaitu hatchery di Pulau Tengah. So apabila mengambil masa sekitar 50 ke 70 hari sebelum telur itu menetas, so kami akan letak di hatchery Pulau Tengah. So apabila dia menetas, kami akan melepaskannya ke laut secepat mungkin, kerana itu adalah yang terbaik, kerana kami cuba untuk memastikan dengan cara as natural as possible. Hari masa aku duduk dengan diorang ni, aku bertuah kerana ada satu telur dah menetas pada malam tu. Jadi, aku dapat tengok anak penyu tu dijaga sepanjang malam. Dan bila tiba di awal pagi, Aiman pun pergi ke pantai untuk melepaskan anak penyu yang baru berumur kurang sehari tu. Tapi yang buat aku sedih, sebaik saja lepas aku merekodkan video ni, tiba-tiba ada seekor helang menjunam laju ke laut dan menangkap anak penyu tu. Sedih kerana penyu tu baru nak memulakan hidupnya, tapi inilah suratan takdir. Dan lepas tu, kita orang pun naik bot ke semua pulau-pulau di Taman Laut Johor ni untuk memantau kalau ada penyu yang bertelur di sini, untuk menyimpan telur-telur tu di tempat yang selamat. Bila aku perhatikan diorang ni semua, diorang ni nampak betul-betul enjoy dengan kerja-kerja diorang ni. Bila aku tanya, diorang pun macam aku juga, tak sukakan tempat yang ramai orang. Diorang prefer tempat yang sunyi dan berada dekat dengan alam. Bezanya, cuma aku ni sukakan kawasan pergunungan dan diorang ni pula sukakan pantai dan laut yang lepas. Jadi kehidupan kat sini yang mana yang saya rasa saya suka sebab satu, sebagai orang yang suka alam sekitar, ia dekat dengan alam sekitar lah. Hari-hari jumpa laut dan keadaan sini agak santai. Kerja-kerja ni pun agak menarik, okay, di mana hari-hari saya boleh selam scuba, okay, jumpa pelbagai jenis orang. Even penyu ada dekat sini dan juga jerung-jerung. Kalau terumbu karang tak payah cakap lah, memang cantik. Jadi kat sini macam bagi saya tu, kalau kata pasal bekerja, agak menarik lah sebab satu dalam sejuta, tak ramai orang boleh rasa kerja macam ni. Lagi-lagi dengan laut dekat depan, hari-hari boleh berenang, tak ada masalah. Jadi kat situlah yang keseronokannya. Aku sebenarnya rasa bertuah dapat kenal dengan orang-orang dari Tengah Island Conservation ni. Walaupun tak lama dengan diorang ni, tapi macam-macam aku dapat belajar dari diorang ni. Inilah satu benda yang aku suka tentang travelling. Kita jumpa ramai orang, dan orang-orang yang kita jumpa ni lah yang memberikan warna dalam kehidupan kita. Salah satu soalan yang saya selalu dapat adalah orang akan tanya, adakah saya rasa lonely kalau saya travel sorang-sorang? Memang sometimes saya memang akan dapat rasa lonely, especially kalau saya pergi tempat yang tak ada orang semua tu. Tapi sebenarnya most of the time saya tak adalah rasa lonely sangat. Satu magic about travel solo ni kan, sebenarnya adalah kita senang dapat kawan baru, kita senang buat kawan baru, kita senang nak berkawan dengan orang-orang lokal semua ni. Disebabkan, just imagine kan, kalau macam saya selalunya kalau saya travel dalam group, saya selalunya akan stick dengan kawan-kawan saya dalam group tu je. Saya takkan communicate sangat dengan orang yang luar. Mungkin pasal trust punya isu. Tapi bila saya travel seorang,
disebabkan saya dah memang sorang-sorang, jadi saya memang terpaksa communicate dengan orang-orang luar, dan lama kelamaan saya jadi lagi senang nak berkawan dengan orang luar. Saya jadi macam lagi friendly, lagi mudah nak trust stranger semua ni. Dan daripada situ, disebabkan itulah macam for example masa saya dekat sini, saya datang dekat sini sorang-sorang, tak ada kawan, tak ada orang yang saya kenal. Tapi lepas dah beberapa hari saya duduk kat sini, saya dah kenal ramai orang-orang yang interesting, dan orang-orang macam yang saya kenal, orang-orang NGO ni semua, orang-orang kampung dekat sini, orang-orang daripada resort ni semua. Disebabkan saya kenal diorang ni semualah yang dah duduk lama dekat sini, saya dapat satu experience yang saya tak rasa kalau saya just travel ambil package saya akan dapat that kind of experience. So bagi saya, mungkin selama ni disebabkan saya travel solo, itulah yang menyebabkan saya dapat banyak macam experience yang menarik ni semua, disebabkan saya banyak berkawan dengan orang-orang lokal, dengan orang-orang foreign semua ni. Dan satu lagi yang aku suka tentang travel solo ni, kita ada time untuk spend dengan diri kita sendiri. Kita ada time untuk kenal diri kita sendiri. Kita ada time untuk bermonolog, bercakap dengan diri sendiri. Bagi aku, ini adalah sesuatu yang penting. Kita tak rush, tapi kita ada masa yang cukup untuk tanya diri kita sendiri ke mana hala tuju kita, supaya purpose kita ni boleh menjadi jelas, supaya ada clarity dalam hala tuju hidup kita. Alright, so mungkin dalam sehari dua ni saya akan balik-balik dekat Bandar Mersing, dekat mainland, dan daripada situ mungkin saya akan sambung mengayuh ke arah utara, slowly masuk Kuala Rompin, and then masuk ke Pekan, Kuantan, semua tu. At least itulah saya punya plan, tapi tak sure lagi jadi ke tak. Saya tak nak plan sangat, takut jadi macam sekarang ni. Tapi hopefully dalam sehari dua ni saya akan mula bergerak balik dengan basikal. Sebelum ni, aku selalu merancang perjalanan aku, tapi tak pernah sekali pun jadi. Aku ingatkan plan aku tu dah cukup menarik, tapi semua surprise yang aku dapat masa hidup di jalanan ni sebenarnya jauh lebih menarik. Aku terasa macam opportunity tu sentiasa datang masa aku di jalanan. Disebabkan tu, aku tak dapat nak stick to the plan. Owner resort yang aku jumpa ni, dia ni adalah seorang businessman yang berjaya. Sepanjang aku duduk dekat sini, banyak yang dia share, banyak yang aku dapat belajar dari dia. Satu lagi sumber inspirasi dalam hidup aku. Mungkin satu hari nanti, aku patut buat macam ni. Tapi instead of pulau, mungkin aku akan duduk di suatu kawasan pergunungan yang sunyi. Dan sepanjang aku dekat pulau ni, aku terasa macam diri aku dah terubat. Setelah sekian lama aku stuck dekat KL masa zaman COVID hari tu, slowly aku terasa macam aku dah mula hidup nomadik balik. Sentiasa kagum, sentiasa teruja, sentiasa bertanya dan sentiasa belajar sesuatu yang baru.